Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Farid Misfah, Faridah Sakawi. Jangan lupa sharing kepada teman kita yang lain pada malam ni. Tengah berehat, lagi kalau Alhamdulillah, barakallahu fikum, sempat hadir. Syukur pada Allah Taala kerana beri pada kita peluang pada malam ni untuk berhimpun. Mudah-mudahan kuliah kita dapat adakan secara berkekalan, berterusan. Mudah-mudahan dengan kita hadir ke kuliah ni meningkatkan iman. Muhammad Fatir, ahlan wa sahlan. Dengar suara saya ke? Dengar semua ya? Alhamdulillah, syukur. Fadilah Abdullah, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Rafi'ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan semua. Muhammad Faizal Mustafa, ahlan wa sahlan. Narizam Abdullah, jemput hadir, mai ajak ke kawan Siti Khadijah. Muhammad Faizal, ahlan wa sahlan. Subhanallah. Misa Mes, tengah musim pilihan raya pula, musim Piala Dunia. Mudah-mudahan Allah SWT beri pada kita kemanisan iman, keseronokan. Sungguhnya dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba Allah, jelas kalau. Terima kasih Farid Misbah. Jelas Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taufik, Taufik Hadi. Dalam kehidupan kita ni tak terlepas daripada rasa cemas, rasa sedih, yang boleh mengurangkan kenikmatan kehidupan kita sadisah. Dia sebenarnya adalah pelebur kepada dosa-dosa kita dan pengangkat darjat kita. Rasa cemas, rasa sedih, Liza Ustaz Nulis, barakallahu fikum. Terima kasih. Ayu-ayu dengar, terima kasih. Sebenarnya apa yang kita lalui dalam hidup ini, sama ada kesedihan ataupun kecemasan, rasa susah hati, rasa gelisah, gundah gulana, nausea, salan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaitun mempunyai banyak faedah. Antaranya supaya menghapuskan dosa-dosa kita, Haliza. Kak Haliza, barakallahu fikum Mazdalan muda, ahlan wa sahlan semua. Di samping adalah penyebab untuk kita dekat dengan Allah SWT. Ingat tak dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Muhammad Hashim, ahlan wa sahlan Jadi berbagai situasi ini juga membuat seorang mukmin mengetahui betapa rendahnya nilai dunia, supaya dia bersifat zuhud terhadap dunia dan tidak tergila-gila padanya. Allah menjadikan dalam kehidupan kita adanya ujian. Terima kasih yang kirim star pada saya Ujian menyebabkan kita rasa sedih, kegagalan kita dalam waktu tertentu, kesedihan yang menimpa. Semua itu akan menyebabkan kita tahu nilai dunia di sisi Allah ni memang tidak ada apa-apa. Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udha ma sakallahu kafiran wala syarbata ma'in. Dalam hadis mengatakan bahawa kalaulah dunia ini punya, terima kasih Wan Fatimah kalau dunia ni punya nilai di sisi Allah macam sehelai kepak nyamuk, maka Allah tidak akan beri minum pada si kafir walaupun seteguk air. Tapi oleh kerana bumi ni tidak menilai, dunia ni tak ada nilai di sisi Allah, maka siapa yang mengusahakannya diberi oleh Allah. Allah tak berkira-kira dalam pemberiannya. Itu sebab antara doa yang kita bacakan, terutamanya bila kita kena masalah hutang hafal doa ni, amalkan Allahumma kashifal ghammi wa ya farijal hammi wa ya mujiba da'watil muttarin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta taghfiru li anta tarhamuni farhamni birahmatin tughnini an rahmati man siwak. Doa ni kita baca kalau kita dalam keadaan hutang yang terlalu banyak. Dalam kitab oleh Syekh seorang ulama yang terkemuka, namanya Nuzul Abrar. Syekh Muhammad Hasan Khan, seorang ulama yang terkemuka dari benua India. Beliau menulis sebuah buku bertajuk Nuzul Abrar, kumpulan doa-doa yang sangat penting untuk kita hafal. Aisyah Ashura. Jadi dalam doa ni apa yang kita ungkapkan? Allahumma farijal hammi wa ya kashifal ghammi wa ya mujibal da'watil muttarin ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni birahmatin tughnini an rahmati man siwak. Nanti Ustaz tolong tuliskan doa ni boleh tuan-tuan perolehi insya-Allah dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan. Ada ramai pencatat yang setia.
Doa ni kita baca waktu bila tuan-tuan? Waktu kita mengalami hutang yang payah nak keluar daripada hutang ni. Lagi sekali saya baca Allahumma kashifal ghammi wa ya farijal hammi wa ya mujiba da'watil muttarin. Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma. Anta tarhamuni farhamni birahmatin tughnini an rahmati man siwak. Maknanya ya Allah yang menghilangkan kesedihan, yang menghapuskan kegundahan, yang menerima doa orang yang ketika dalam keadaan tersepit, yang pengasih penyayang di dunia dan juga di akhirat. Engkau mengasihaniku wahai Tuhan, maka rahmatilah aku dengan rahmatmu yang menyebabkan aku tidak perlu pada sesiapa pun melainkan kepadamu saja. Hasan Kasim. Jadi dalam doa ni kalau kita lihat ada perkataan Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma. Maknanya kasih sayang Allah kepada makhluk ini walaupun dia kafir tetap diberikan. Walaupun dia kafir, dia berusaha dia dapat. Kalau orang Islam itu tidak berusaha dia tidak dapat. Doa ni kita baca waktu hutang yang sangat mencengkam kita. Sukar nak tidur malam, nak jumpa orang pemalu, nak angkat phone pun susah. Pasal apa? Pasal orang asyik call saja, bank call dan sebagainya. Kita baca doa ni tuan-tuan bila nak baca, tiap-tiap lepas semayang, dalam sujud kita, waktu tahajud kita. Ahlan wa sahlan. Terima kasih semua yang hadir. Nuriza Maknawi, terima kasih yang kirim staff saja, yang belanja staff pada malam ni. Tak belanja kopi pun tak apalah, tak belanja teh tarik pun tak apa, belanja bintang saja. Terima kasih. Jadi situasi dalam keadaan sedih yang kita lalui menyebabkan seseorang mukmin mengetahui betapa rendahnya nilai dunia dan perlunya dia kepada sikap zuhud pada dunia, kerana akhirat itu yang lebih utama. Hari Taib, barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat 34 hingga 35, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahlana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Sadaqallahul azim. Ustazah Hafizah Ahmad. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita daripada kami. Sungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha menerima syukur-syukuran hamba-Nya, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal itu syurga ini dengan kurnia-Nya. Dalamnya kami merasa tidak penat dan tidak pula merasa lesu. Alhamdulillah semua yang hadir. Terima kasih kerana share link ini untuk teman-teman kita yang lain yang mungkin sedang berehat, malam cuti ni, habis nak kerja, tengah berehat, boleh dengar sesama. Mudah-mudahan tuan-tuan dalam ayat ini menceritakan perihal orang beriman bila mereka masuk syurga. Di syurga dah tak ada lagi kematian, di syurga dah tak ada lagi kelesuan. Kita kena COVID pada ini, ramai orang kena COVID kan. Badan jadi lesu, letih, penat, muntah-muntah dan sebagainya. Ke akhirat dalam syurga, segala kesusahan ini akan berakhir. Tak ada lagi rasa rendah diri, rasa hina, rasa sedih, rasa cemas, bimbang. Semua jadi luputkan oleh Allah SWT. Di mana tempatnya tuan-tuan? Hanya dari syurga saja. Dunia penuh dengan ujian. Dan ujian ni kita dah sebutkan tadi, dia penghapusan kepada dosa-dosa dan supaya kita mengerti, memahami bahawa dunia ni hanya sebentar saja. Suraya Tihani, barakallahu fikum rahimah. Betapa luar biasa faedah yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mengetahui kelebihan perasaan sedih dan cemas. Sebenarnya rasa cemas dan sedih itu adalah anugerah daripada Allah. Orang-orang saleh sebelum kita menerima kesusahan dalam hidup mereka, gembiranya mereka mengalami kesusahan itu macam seseorang daripada kita mendapat kurnia yang besar, macam seseorang kita mendapat nikmat yang melimpah ruah. Gembiranya orang-orang saleh sebelum kita bila menerima satu ujian. Jadi sebenarnya berkenaan dengan ujian ni, Allah Taala mengingatkan kita, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Siapa yang mengerjakan amal saleh, lelaki atau perempuan, dalam keadaan dia benar-benar beriman kepada Allah, maka kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang terbaik, dan kami beri kepadanya ganjaran yang lebih besar daripada apa mereka kerjakan. Jadi ini janji bagi orang, kepada orang yang beriman daripada Allah SWT, bahawa Allah akan beri kepadanya kehidupan yang bahagia. Bahagia itu bukan semestinya pada orang yang banyak, kereta mewah, terbang nak business class, rumah ada swimming pool. Tak semestinya. Umi Mas, alhamdulillah. Ketenangan, kebahagiaan kadang-kadang terletak pada rumah yang kecil, sederhana, pendapatan yang sederhana,
Cik Zul Nasri, ahlan sahlan. Jangan kita mengukur rumah besar itu mesti orangnya bahagia. Belum tentu, tuan-tuan. Jadi Allah SWT menyuruh kita untuk melakukan amal saleh, kerana dengan amal saleh ni Allah akan beri pada kita kehidupan yang baik. Yang kedua, kegembiraan seorang muslim atas apa yang diperolehinya berupa pahala yang besar dan ganjaran melipat ganda atas kesabarannya mengalami apa yang menimpanya. Kan itu dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi telah bersabda, "Ma yusibu muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khataya." Tak ada satu ujian yang berlaku dalam kehidupan seorang mukmin, walaupun kepenatan sekalipun, rasa penat, lesu, lelah, letih, semua itu penghapusan kepada dosa-dosa bagi orang beriman. Demikian juga kesedihan, rasa bimbang, gangguan dan kesusahan. Bahkan duri yang kecil yang mencucuk kakinya itu pun padanya ada penghapusan pada dosa dan meninggikan darjatnya. Allahu Akbar, ila zalila. Tercucuk jari sikit dengan jarum, padanya ada penghapusan dosa. Apatah lagi yang besar-besar, ujian, kematian sebagai contohnya, penyakit, ditipu orang, banjir. Semua ini adalah penghapusan kepada dosa-dosa kita. Nak tak? Andai seseorang kita dibagi contoh, tuan-tuan, Bani Zaman Said Nursi bagi satu contoh mudah untuk faham. Kalau tuan-tuan berada dalam majlis bersama dengan saya pada ketika ini, tiba-tiba Yang Mulia Syarifah, saya sebut pada tuan-tuan, duduk, tuan duduk atas lantai ni, yang lain semua atas kursi, awak seorang duduk atas lantai. Sekejap je kuliah saya ni, paling lama pun setengah jam je. Lepas setengah jam ni saya bagi 100,000, nak tak? Tentulah nak. Ya, Cikgu Rohaya, walaupun nampaknya sukar, ujian itu duduk atas lantai, orang semua duduk atas kursi, selesa, engkau semua duduk atas lantai. Tapi dengan sebab kesabaranmu setengah jam itu, aku berikan kepadamu 100,000. Itu nilai dunia. Mata wang dunia tak bernilai ke akhirat, tuan-tuan. Jadi perumpamaan mudah faham ni, kata Bani Zaman Said Nursi, ada kalangan kita yang diuji oleh Allah SWT, dan ujian itu untuk penghapusan dosanya, supaya dia kembali kepada Allah ni. Wa ma alaihi khati'atun. Satu beban dosa pun sudah tidak ada lagi di atasnya, kerana semua telah diringankan oleh Allah. Kemalangan baik, banjir baik, ditipu orang baik, dibuang kerja, semua itu merupakan penghapusan dosa, supaya di akhirat besok orang itu berjumpa dengan Allah, tiada lagi beban dosa ke atas dirinya. Macam contoh dia berikan tadi, duduk bawah, jangan duduk atas kursi. Orang semua duduk atas kursi enak-enak, engkau duduk seorang atas lantai, sejuk. Tapi kesan daripada kesabaranmu setengah jam itu, aku berikan kepada wang sekian banyak. Tentulah orang yang memahami nilai mata wang itu akan mengikuti arahan itu. Paksa duduk bawah pun tak apalah, sejuk pun tak apalah, nampak hina pun tak apalah, janji dapat 100,000 tu. Itu 100,000. Ini akhirat ni, tuan-tuan, syurga luasnya macam langit dengan bumi. Ada tak rumah yang kita beli dekat dunia ni, kita rasa puas dengannya? Semua orang beli rumah renovate. Saya dengar kata-kata almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin lebih 30 tahun lalu. Ya, orang beli rumah kat dunia ni mesti dukuk mana pun nak ubah suai. Walaupun yang buat rumah tu pakar-pakar pembinaan dah, arkitek-arkitek hebat dah. Ya, Akasha Darus belajar jauh-jauh dah, macam-macam kajian dibuatnya. Nak buat arkitek tu kabarnya kena pergi satu dunia, pergi check macam mana kat Australia, macam mana negara maju yang lain, spek yang betul, bahan binaan. Pun tak memuaskan hati kita yang tak belajar arkitektur ni. Betul kan? Di akhirat itu kita baca di hujung surah Al-Kahfi yang diingatkan kita untuk baca saban Jumaat, la yabghuna anha khiwala kullau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kan kita baca kan? Orang masuk syurga ke akhirat tu tak terfikir nak pindah. Kita duduk kat dunia ni, duduk sekejap dia rasa nak pindah. Ada je benda tak kena. Ila zalilah. Jemput Rina Umar barakallahu fikum. Terima kasih kerana memanggil teman-teman kita yang lain Mas Najwa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ni termasuk dalam satu cara untuk mengajak orang melakukan kebaikan sampai hari Ahad malam ni. Okey. Baik. Jadi ujian berlaku dalam hidup ni memberi kelegaan kepada si muslim, si mukmin, apabila dia mengetahui ia merupakan penghapusan pada dosa walaupun sekecil duri yang mencucuk kakinya. Kita naik kereta, tiba-tiba tercucuk jarum. Anak kita pakai tudung letak jarum kat kursi, tercucuk, berdarah tangan. Allahu Akbar. Penghapusan dosa tu, jangan kita pandang benda tu kecil. Dan kita marah pula, yang lebih teruk pula, sumpah serana pula. Padahal itu merupakan penghapusan dosa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Parking kereta tak sedar, keluar bergeser pula, bercalar kereta baru. Padanya penghapusan dosa, tuan-tuan. Syukurlah. Nasib baik nyawa selamat. Ya Mas Azman, barakallahu fikum. Lagi dalam hadis riwayat Muslim pula dinyatakan hatta alham yuhammuhu ila kafara bihi min sayyiati. Sehingga rasa sedih, rasa resah dalam hati pun itu juga penghapusan pada dosa. Kita rasa resah, rasa risau. Anak kita masuk asrama dibuli orang, contohnya kasut sekolahnya hilang. Risau kan? Risau. Suami kita pergi pejabat, ya, kita rasa risau. Isi kita kat pejabat rasa risau. Wang kita dalam bank takut kena scammer, risau. Risau itu pun penghapusan pada dosa-dosa. La ilaha illallah, maha kayanya Allah karunia Allahu akbar, masya-Allah. Dalam hadis yang lain pula juga riwayat Muslim, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha ila rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan. Tak ada satu ujian berlaku dalam hidup termasuk duri kecil mencucuk seorang melainkan dengannya penghapusan dosa ataupun peninggian darjat. Tinggi darjat. Ini ujian dalam hidup. Kita duduk dalam mana-mana jabatan, nak naik pangkat kena ada ujian, bukan? Kursus begitu begini, kena tinggalkan keluarga, lepas tu masuk ujian pula. Ishfarin, Akas. Nama apa ni? Nama Iran ke nama Parsi ke apa ni? Isyah Gainafi, barakallahu fikum, alaihi wasallam semua, ya. Jadi semua itu penghapusan dosa. Maka seorang muslim hendaklah memahami bahawa apa yang menimpanya berupa kecemasan, kesedihan akan menghapuskan kesalahannya dan membanyakkan timbangan amal salihnya. Seorang daripada ulama salaf berkata, kalau tidak kerana musibah, maka kita akan termasuk di kalangan orang yang bankrupt di akhirat nanti. Fazilah, ya. Kalau tidak kerana musibah yang berlaku dalam hidup, maka ramai di kalangan kita akan jadi bankrupt akhirat. Kalau kita bankrupt kat dunia tak mengapa. Ada pertimbangan juga daripada insolvensi, nak pergi umrah, kan, pergi buat bayaran tertentu, bagi jaminan tertentu, boleh pergi terbang juga. Kalau bankrupt tak boleh nak berniaga, suruh berniaga tanam anak ke, nama isteri ke kat dunia, lepas. Masalah hutang dengan orang tu kena selesaikan lah. Tapi nak cerita bahawa segala bentuk perkara keduniaan ni boleh selesai kat dunia. Tapi kalau bankrupt akhirat, tak ada siapa mau dibantu, tuan-tuan. Maka kata para ulama salaf, ujian berlaku dalam hidup berupa penghapusan dosa ini supaya kita ke akhirat besok tidak jadi di kalangan orang yang bankrupt. Alhamdulillah, barakallahu fikum, ya. Lagi kelebihan ujian yang berlaku dalam hidup ni seperti kesedihan dan juga kesulitan yang berlaku, rasa sedih, rasa gundah gulana, rasa resah, gelisah, ini semua sebenarnya supaya menimbulkan dalam hati seseorang muslim betapa fananya dunia dan begitu perlunya dia untuk menjadi orang yang zuhud kepada dunia. Ya, kita belajar rajin-rajin dekat universiti, dapat first class honours, nama selalu masuk di Dean's List. Balik ke Malaysia, tak dapat kerja yang kita suka. Orang lain pula yang tak belajar bersungguh-sungguh dengan kita, tapi kerana connectionnya, dunia kabel pada hari ini, tuan-tuan, dapat kerja lebih baik daripada anak kita tu. Pangkatnya besar, berjayanya lebih. Padahal belajar dulu taklah sungguh-sungguh macam kita tu anak kita ni. Sedih rasa, tak niaya rasa. Kena kontrak bekerja di cikgu, kena hantar pula ke Sabah Sarawak. Yang langgar kontrak tu boleh pula kerja tempat lain jadi PTD, boleh ikut suka dia lah, tak kena apa-apa tindakan pun. Sedih kita rasa, terkilan rasa. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, supaya timbul dalam diri kita, dunia ni fana. Kau lepas kat dunia tak apa, kau ada kabel itu, ya, ke akhirat tak akan lepas. Jadi kita ubah perasaan kita, tak apa, dunia ni fana, dunia sekejap, sukar macam mana pun dia akan berakhir. Kan saya pernah cerita pada tuan-tuan, kan, seorang raja yang zalim itu selalu menganiaya orang, merampas satu orang, satu lagi insaf. Dia pun cakap pada wazir dia, menteri kanan agama dia, berkata padanya, tolong kau buat satu benda yang boleh menjadikan aku ni jangan takabur sangat. Ya, menteri agama ni pun, penasihat agama ni pun pulang ke rumah fikir-fikir, akhirnya buatkan untuk dia sebentuk cincin, dia hadiahkan kepada raja. Ini cerita Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, ya. Maka raja itu pun dihadiahkan cincin. Pada cincin itu tertulis apa tahu? Semua ini akan berakhir. Kekayaan akan berakhir, penyakit macam yang susah pun akan berakhir, kemiskinan pasti akan berakhir, ke akhirat ada yang lebih baik daripada itu semua, mesti semua akan berakhir. Jadi jangan duk susah hati, supaya kita merasa dunia ini fana dan tidaklah kita tergila-gila dan tergoda dan menjadi hamba kepada dunia.
Gitu. Jadi Allah menimpakan kat atas seorang kita ujian supaya kita ada perasaan macam tu. Payah macam mana penyakit ni pun dia pasti berakhir. Sabarlah. Setiap hari masuk akaun akhirat kita pahala. Nak tak? Ya. Okay. Imam Muslim meriwayatkan daripada kitab sahihnya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang beriman dan merupakan tempat kegembiraan syurga bagi si kafir. Dunia merupakan penjara bagi orang beriman dan syurga bagi si kafir. Jurunil Azim, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Doakan untuk saya supaya boleh kekal sampaikan kuliah. Terima kasih kepada sahabat ini. Ramai yang beritahu saya, Ustaz, samalah kuliah. Kamu sangat terhenti saya, tuan-tuan. Doakan saya diberi kekuatan untuk istiqamah. Ni pun perlu istiqamah juga. Kadang-kadang rasa lemah iman, rasa malas, sangat tak tahu kenapa. Allahu Akbar. Doakan untuk saya, tuan-tuan, yang budiman, yang mulia. Kenang saya dalam tahajud, tuan-tuan. Okay. Dunia adalah tempat untuk bersakit-sakit, mengalami kecemasan, berpenat lelah dan kesedihan. Kerana itu orang mukmin akan mendapat kenikmatan bila berpisah dengan dunia. Imam Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan dalam kedua kitab sahih mereka hadis daripada Abu Qatadah bahawa Nabi melihat serombongan orang membawa jenazah, maka baginda pun bersabda, "Mustarihun wa mustarahun minhu." Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu minhu? Al-'abdul mu'min yastarihu min nasabi dunya wa azaha ila rahmatillah, wal 'abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad-dawab. Satu hari Nabi melihat jenazah diuruskan, Nabi bersabda, orang ini sedang berehat ataupun berehat daripadanya. Maka para sahabat tanya, berehat maksudnya apa Nabi? Dan berehat daripadanya maksudnya apa? Mustarihun makna berehat, mustarahun minhu maknanya orang pula berehat daripadanya. Nabi telah menjelaskan, kalau orang itu orang yang beriman, orang yang soleh, maka kematian itu merupakan kerehatan untuknya daripada berpenat lelah di dunia dengan amal yang dilakukan. Nak bangun subuh payah tak? Payah. Nak baca Quran payah tak? Payah. Tengok bola kan best. Amal salih ni menagih daripada kita tenaga, waktu, usaha, penat. Nak pergi sembahyang Jumaat penat tak? Parking kita jauh-jauh kan, parking depan masjid pula kan, ganggu orang nak keluar. Kan ada ambulans nak lalu pula, tersekat kat situ, mati orang dalam ambulans pula, tak pasal kita berdosa. Hari Jumaat parking kita betul-betul jauh nak jalan. Baik tuan-tuan. Maka Nabi telah menjelaskan bahawa orang beriman, kematian itu menyebabkan dia berehat daripada kepenatan dunia. Ujiannya, amal salih padanya penat. Tetapi orang yang talih, orang yang tidak beriman, yang fajir, ketika mati, orang lain berehat daripadanya. Bukan orang lain sahaja maksud Nabi. Orang lain, segala macam makhluk, binatang, pokok-pokok, semua berehat daripada kejahatannya. Dia dah duduk kat dunia, dia tebang pokok sebenarnya, buat perumahan, jual mahal kat orang. Boleh jual 300,000, jual sampai 3 juta. Inilah masing-masing nak kenyangkan tembuluk masing-masing. Tuan-tuan, ujian bagi kita. Hidup rumah sepanjang hidup, membayar rumah tak habis-habis. Kesian orang kita Anak-anak muda gaji 3-4 ribu, rumah 400 ribu bayarlah sampai mati tak boleh bayar, tuan-tuan. Zalim. Sangat zalim. Penganiayaan kepada manusia, kerana projek-projek perumahan ini menjanjikan pulangan kepada orang tertentu, kekayaan untuk disapu. Jadi dalam hadis mengatakan orang saleh kematiannya menyebabkan dia berehat daripada kepenatan, manakala orang yang tidak saleh, yang fajir, yang fasik, ahli maksiat, kematian itu menyebabkan semua makhluk berehat daripada kejahatannya. Nanti orang akan berkata, mati juga dia akhirnya. Pernah dengar tak ayat macam tu? Menunjukkan kekejaman yang dilakukan, kezaliman yang dia hidup dahulu, menyebabkan kebencian orang meluap-luap padanya. Hari kematiannya orang gembira dan mengatakan mati juga dia rupanya. Tak ada guna di sisi manusia, di sisi Allah SWT. Kata Pak Hamka, macam biawak hidup. Hidupnya menyusahkan orang. Betapa tidaknya semua yang dibuat untuk kepentingan dia saja semata-mata. Orang lain lantak engkau lah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalau ada lah orang seperti ini, berhentilah buat zalim pada orang, menganiaya orang, ambil hak orang dan sebagainya. Dulu kalau kita perlukan bantu rumah, bayar levy pada kementerian dah boleh selesai. Sekarang tak boleh, melalui ejen. Ejen pula pergi ambil beribu-ribu. Kenapa? Ada pihak tertentu pula dah kapur kan. Letih, tuan-tuan. Semuanya kena bayar. Bayarnya tak pernah sabar. Zalim tak pada orang.
Zalim kan? Nabi menyatakan bahawa orang beriman mati itu berehat daripada segala kesusahan hidup. Manakala orang tidak beriman, yang jahat, yang fasik, yang zalim, ahli maksiat, ahli rasuah ni, kematiannya orang berehat daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Yang mana satu kita, tuan-tuan, ya, di samping kita planning buat simpanan untuk anak-anak, planning akhirat kita pun kena lancar tau. Duduk muhasabah, tengok, cek balik semula, cek and recheck. Yang keempat, sungguhnya kecemasan dan kesedihan dunia itu akan membuatkan jiwa kita tercerai berai dan urusan menjadi berserakan. Maka bila seorang mukmin menjadikan akhirat itu tujuannya, maka Allah akan menyatukan urusannya yang berserakan itu dan memperteguhkan keinginan hatinya. Kerana dalam hadis mengatakan, man kanat dunya, man kanat al-akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atatu dunya wa hiya raghimatun, wa man kanat dunya hammahu, shattatallahu amrahu, ja'alallahu faqrahu baina aynayhi wa farqa alayhi syamlahu wa lam ya'ti min dunya illa ma qudira lahu. Dalam hadis sahih riwayat Nasa'i ini, Nabi telah bersabda bahawa, Tirmizi, Nasa'i dan lain, bahawa siapa yang matlamat hidupnya untuk akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya dan hatinya tenang, dan rezeki datang melimpah ruah untuknya. Dunia bersujud, rokok sujud untuknya, mana menyerahkan diri. Tapi siapa yang kehidupannya untuk dunia, tak selesai-selesai dunia, duit, tak ada benda lain, maka urusannya akan menjadi hancur, berserakan, dan akhirat itu lagi daripadanya, dan dunia pun tidak datang melainkan dengan susah payah. Itu sebab kadang-kadang kita tengok orang keliling kita, apa lagi tak cukup duit juta-juta dah, tapi masih lagi dia hamba kepada kebendaan, masih lagi tak ke masjid, masih lagi tak pergi umrah padahal ada kemampuan, ya masih lagi tak ada peluang untuk buat amal soleh, kerana dia menjadi hamba kepada dunia itu. Lagi dia kejar lagi, tak dapat. Ibarat orang menaiki sampan dalam laut, kehausan minum air laut. Boleh hilang dahaga tak? Tak boleh. Air laut itu tak menghilangkan dahaga. Minumnya, tak selesai. Macam itulah menjadi hamba kepada dunia. Maka merawat penyakit ini, jadikan akhirat matlamat kita. Apa Derat Sulghul pula kat sini. Nama tak baik tu ubah nama baik lah. Ijan Izzah, barakallahu fikum, alaihi wasallam. Mas Najwa. Derat Sulghul. Derat Sulghul ni tak bagus, nama tak bagus. Terima kasih yang kirim star pada saya. Okey. Derat Sulghul tu maknanya kepala kepada hantu. Ghul ghilan. Hantu. Ras, kepala, makna kepala yang tidak baik. Ubah nama tu, jangan pakai nama tu. Baik. Yang kelima, doa merupakan ubat mujarab untuk menghilangkan rasa cemas dan kesedihan. Antara doa yang Nabi anjurkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Doa yang Nabi anjurkan ini, sebagai contoh, Nabi ajarkan kepada Abu Umamah. Hadis ini riwayat Bukhari daripada Anas bin Malik, bahawa Nabi sering mengucapkan doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Selalu baca sekurang-kurangnya lepas subuh dan lepas asar. Maksudnya apa? Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari perasaan sedih dan juga rasa cemas dan sedih, rasa lemah diri dan juga malas, daripada sifat bakhil dan juga penakut, dan daripada dililit oleh hutang yang berlebihan dan penindasan. Kalau kita setakat hutang rumah, hutang kereta untuk keperluan asas, tak mengapalah tuan-tuan. Tapi kalau hutang tak selesai kerana nak hidup mewah, ini yang masalahnya. Rata-rata tu kerana kita nak menunjuk dalam diri ni, tak puas-puas tengok orang hidup dengan kemewahan, kita pun nak seperti itu padahal kita tak ada kemampuan. Itu sebab dalam tasawuf ni mengajar kita, jangan duk berlebihan lah, tak perlu tahu banyak benda. Tuan kalau siapa tu berapa gaji dia, apa buat kita tahu tuan-tuan? Apa baiknya kepada kita? Untuk kita sebut pada orang, apa faedahnya? Menyebabkan kita merasa hidup kita diruntun oleh macam-macam kesusahan, kesempitan, padahal nikmat yang Allah beri pada kita melimpah ruah. Zulina Jalaluddin, alaihi wasallam. Lagi doa yang pernah kita belajar sesama, tidak ada siapa yang bacanya melainkan Allah akan keluarkan daripada kesukaran. Allahumma rahmataka narju, fala takilna ila anfusina tarfata aini, wa aslina sya'na kulla la ilaha illa anta. Kalau belum hafal, tolong hafal doa ni. Dah banyak kali saya sebut doa ni. Kalau untuk diri kita seorang diri, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa anta. Tak ada siapa baca doa ni
melainkan Allah akan makbulkan hajatnya, keluarkan dia daripada kesusahan yang dialami olehnya. Ya, Nazina Kabsan, Mas Najwa, ya, boleh kutip doa ni daripada dalam grup sahabat Ustaz Hazan di Telegram. Rasa tolong masuk Telegram sahabat Ustaz Hazan, ada banyak doa yang dibekalkan oleh sahabat-sahabat yang budiman macam Umi Fatih yang rajin mencatat doa-doa yang kita belajar. Okey. Ini yang kelima. Yang terakhir sekali, bila kita mengalami kesusahan, ingatlah kita punya Tuhan. Kita ada Allah SWT. Ya, jadi Allah mengingatkan kaum mukminin supaya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah pasti keluarkan dia daripada kesukaran hidup, kesusahan hidup. Ya, tawakal banyak kepada Allah selepas kita berusaha. Ya, satu cerita orang saleh sebelum kita sebagai penutup renungan kita pada malam ni. Seorang yang saleh bekerja dengan majikannya. Saleh, rajin bekerja. Satu hari dia datang pada macam kita pada hari cuti lah, public holiday, dia datang kerja. Ni cerita orang saleh lama, ratusan tahun sebelum kita. Cerita Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Maka dia datang bekerja pada hari cuti. Tiba-tiba sampai di office, di kilang, dia terlihat satu benda yang tak sepatutnya, iaitu ada sepasang kawan laki perempuan sedang melakukan perbuatan yang haram, berzina. Allahu Akbar. Dia orang saleh. Kalau nak dijatuhkan hukuman, kena ada bukti 4 orang saksi. Dia tak mampu nak datangkan. Maka lelaki yang jahat dan perempuan yang jahat itu telah aim orang saleh. Macam mana nak selamatkan diri? Nanti dia mengadu pada bos. Bos tentu dengar kata-katanya. Maka lelaki ini telah berkata kepada pasangannya, jom pergi mengadu pada bos sekarang juga. Kata kau dianiaya sexually oleh dia. Buktikan baju mu koyak apa semua ni. Maka kedua yang jahat ni telah berjumpa dengan bos dan berkata dengan bos bahawa lelaki yang saleh itu merogolnya. La ilaha illallah Rasulullah. Cerita seksual ni pada dulu lagi, pada zaman Nabi-Nabi dulu berlaku, tuan-tuan. Juraij dan sebagainya. Tuan-tuan, maka bos itu pun percaya tak percaya, ada bukti kuat dah ni, pakaiannya koyak begitu begini. Maka bos pun ambil keputusan untuk membunuh pekerja yang dipandangnya amanah ni tapi melakukan pengkhianatan. Dia pun panggil, beritahu pada kawannya. Kawan cakap begini lah, kau tak sanggup nak bunuh dia, biar aku bunuh. Pada hari sekian-sekian, kau pergi hantar barang kepada aku, pakai dia, suruh dia hantar. Katalah ini hari Isnin, nanti hari Jumaat kau suruh dia hantar barang ni kat aku. Sampai nanti aku terima barang tu, aku bunuh dia. Seorang pun tak tahu. Habis cerita dia. Khianat dia pada kau. Pada hari yang ditentukan tu, tuan-tuan, bos tu pun suruh budak ini menghantar barang kepada kawannya. Dengan niat biarlah kau mati dibunuh oleh dia. Orang semua tak tahu. Aku tak sanggup bunuh kau. Ini cerita orang tawakal tinggi, tuan-tuan. Maka budak lelaki yang saleh yang telah melihat perbuatan zina itu berlaku tanpa menyedari itu merupakan konspirasi untuk membunuhnya, dia telah dituduh merogol budak perempuan itu. Tuan-tuan, sekarang dia pun bawa barang itu untuk hantar kepada kawan bos, dan kawan bos menanti pada waktu sekian untuk dibunuh. Baru dia nak keluar daripada kawasan kerja, kilang, tiba-tiba supervisor panggil dia. Mat, kau nak mana, Mat? Saya nak hantar barang, bos besar suruh hantar. Mat, apa kau lah pergi hantar? Mana barang tu? Engkau tak payah hantar lah, Mat. Engkau penting kat sini. Mamat ni berkata, Tuan, yang suruh ni bos besar. Tak apa. Aku JM. Aku boleh rujuk pada dia nanti. Aku beritahu nanti apa masalahnya. Engkau pergi sama kerja. Dia pun ambil barang tu, tuan-tuan. Disuruhnya budak lelaki yang berzina itu untuk pergi hantar pada kawan bos dekat kilang satu lagi. La ilaha illallah Rasulullah. Maka budak lelaki yang jahat ini, yang berniat melakukan konspirasi kepada si Saleh itu, dia pula pergi bawa barang itu, pergi jumpa dengan kawan bos. Sampai saja, Tuan, ini bos bagi. Dia bagi saja, dia pun kena sembelih kat situ. Kemudian menjelang petang, bos yang menyangkakan pekerjanya telah dibunuh tadi masuk ke dalam kilang. Fulan, engkau ada lagi. Kenapa kau tak pergi hantar barang itu pada kawan aku? Budak lelaki itu terketa-keta yang salah. Tuan, sebenarnya tadi saya nak pergi, tapi supervisor. Mana supervisor kau? Apa sahaja dia pandai-pandai ubah keputusan aku? Panggil dia. Dia panggil datang. Kenapa kau? Dia kata, Tuan, saya terlupa nak cakap tadi. Dia penting, dia orang baik, dia kena ada kat sini, dia jujur. Saya suruh yang satu tu, yang culas tu, biar dia pergi hantar. Engkau kenapa kau pandai-pandai ubah keputusan aku? Bos besar ni marah. Dipanggilnya budak lelaki Saleh itu ke dalam biliknya dengan manager itu. Betulkah kau melakukan buatan ini budak perempuan itu? Budak lelaki itu bersumpah bukan dia yang buat. Yang buat
adalah yang telah menghantar barang dan telah menerima ajalnya. Nasibnya dibunuh itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, wallahu yatawalla salihin. Orang salih ni akan dijaga oleh Allah, walaupun dia berniaga air kelapa tepi jalan, walaupun dia berniaga baju terpakai, ya, walaupun dia bawa Grab, walaupun dia bawa taksi, walaupun dia akan dipelihara, dijaga oleh Allah. Ya, jadi jadilah orang salih. Mohonlah kepada Allah Taala supaya keturunan kita menjadi orang yang salih, orang yang baik-baik. Jadi tuan-tuan, tawakal kepada Allah ni adalah kunci kepada keselamatan dalam hidup. Ya Allah, aku berjalan di atas muka bumi ni mengikut kehendak Engkau. Aku ditimpa ujian, Engkau saja yang mampu untuk keluarkan aku dari kesukaran ini. Yakin selalu Allah bersama kita, tuan-tuan. Masih Najwa Ibrahim, barakallahu fikum. Jangan lupa ya, yang belum join sahabat Ustaz Hazan, boleh masuk di Telegram sahabat Ustaz Hazan. Kita ada doa yang dibekalkan kat situ. Terima kasih sekali lagi, ahlan sahlan semua. Terima kasih kepada Zahzan Travel dan sahabat saya yang telah pulang daripada menunaikan umrah ini. Nampak ada yang masuk dalam grup kita pada hari ini. Ya, mudah Allah menerima umrah yang telah anda lakukan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kenang daku dan doamu, tuan-tuan. Setakat ini saja dulu, mudah-mudahan saya kekal menyampaikan kuliah setiap malam dengan izin Allah. Kakak tersayang Ummu Nuair, barakallahu fikum. Ya, datang dari jauh membantu kami. Terima kasih semua. Zalina, Cik Idrus, terima kasih semua, barakallahu fikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Farid Misbah, ahlan wa sahlan. Terima kasih ramai yang kirim star pada saya pada malam ni. Terima kasih. Kenal aku dan doamu. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ridina wa ridana. Allahumma kashifal ghammi wa ya farijal hammi wa ya mujiba da'watil muttarin. Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma. Anta tarhamuna farhamna bi rahmatin tughnina an rahmati man siwak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'aini wa aslina sya'na kulla la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih semua. Imam Hafiz Haziq, terima kasih semua. Jangan lupa nak travel bersama kami di Zahzan Travel. Dapatkan Habatus Sauda dan nama Birkah. Ya, mudah-mudahan dapat memberi pada kita satu rawatan kesihatan pada penyakit yang kita lalui, kita hadapi pada hari ini, kerana Nabi bersabda bahawa Habatus Sauda ini merupakan bijirin keberkatan. Kami ada pasarkan di Zahzan Travel. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Muhammad Rizal Mansur, terima kasih. Mas Najwa, terima kasih semua. InsyaAllah nanti kita sambung lagi kuliah pada waktu yang lain. Azizah Yaakob, barakallahu fikum. Ina Azman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Khairiyah, ahlan wa sahlan semua. Farida Jamaluddin, ahlan wa sahlan. Nausia Sabiah, terima kasih, ahlan wa sahlan. Radiyah Husin, Ismir, ahlan wa sahlan, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ji, terima kasih. Cikgu Rohaya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.